Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kurnia Allah yang tunggal kita di rumah Allah yang mulia ini dapat sama-sama kita salat berjamaah maghrib. Dan alhamdulillah Ustaz mudahkan Allah mudahkan Ustaz dapat hadir juga tepat pada masanya. Alhamdulillah di Lampung Masa ke surau menyebut Ustaz untuk depan kuliah insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi majlis, pengurusi surau Al-Muhaimin, Tuan Imam, Tuan Bilal, pimpinan-pimpinan masyarakat, ustaz-ustazah, para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya juga keizinannya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita untuk hadir pada malam ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lepas saya ada bagi tuan-tuan homework. Mungkin tuan-tuan dah kaji dan sudah baca surah Al-Maidah ayat 55, 56, 57. Dan insya-Allah pada malam ini sebelum kita masuk pada tajuk baru berkaitan dengan fiqh munakahat, mari sama-sama kita mendengar ataupun menghayati ayat dalam surah Al-Maidah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddat minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillati 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebut hai orang-orang yang beriman.
Walaupun khitab ayat ini ditujukan kepada orang beriman, tapi ianya kepada orang beriman yang tidak sempurna, termasuk orang yang beriman yang tidak sempurna imannya, iaitu golongan munafik. Dan mereka lah tujuan utama ayat ini diturunkan, kerana mereka berkawan rapat dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka ditegur kerana kalau baik dengan Yahudi dan Nasara boleh menyebabkan orang Islam jadi murtad. Kalau dikaji, orang Islam yang jadi murtad itu kerana berkawan rapat dengan mereka. Dan mereka berkawan sampai terikut-ikut dengan cara hidup dan fahaman sesat mereka. Ini adalah kesalahan mereka sendiri yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan. May yartaddat minkum an dini, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, yakni agama Islam, Allah hendak memberitahu apakah kesannya kepada kita bila kita murtad ataupun keluar daripada Islam. Ialah ianya tidak memudaratkan sesiapa kalau mereka murtad. Allah tidak rugi, orang Islam tidak rugi. Yang rugi siapa? Kita yang keluar daripada Islam. Meninggalkan Islam itu boleh jadi dua cara. Memang dia meninggalkan Islam secara terus, keluar terus meninggalkan Islam, atau hanya meninggalkan iman. Maknanya mereka yang tidak isytihar keluar daripada Islam, dalam IC masih tulis Islam, pakai nama Islam, duduk bersama dengan orang Islam, tetapi iman mereka sudah kurang ataupun tidak ada. Yazid wa yankus. Iman ini sekejap naik, sekejap turun. Ini adalah kerana iman itu naik dan turun. Mereka mungkin tidak sampai keluar daripada Islam itu secara terus, tetapi mereka sudah jauh daripada Allah dan agama Islam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh ganti dengan siapa saja yang Allah mahukan. Kalau hari ini kita tidak mahu, tidak sayang kepada Islam, tidak mahu berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, Allah janji apa? Allah janji Allah akan gantikan dengan orang yang lain yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah generasi baru. Kalau generasi sekarang ini tidak berusaha untuk mempertahankan Islam, tidak berusaha untuk biar aja orang membakul sampahkan undang-undang Islam, maka Allah akan gantikan generasi baru yang lebih sayang kepada Islam. Mungkin generasi anak-anak kita ni yang ada datang hari ni, alhamdulillah, kita mesti lihat mereka lah pelapis, mereka lah generasi yang akan menyambung mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azillatin alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Dan sifat mereka Allah sebut di dalam ayat ini, sifat orang beriman itu, sifat orang mukmin itu macam mana? Mereka itu golongan yang baik. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Inilah tanda mereka apabila mereka berurusan dengan orang beriman, mereka akan merendahkan diri mereka. Ini tanda orang yang beriman.
Kerana mereka nampak bahawa ada persamaan yang ketara antara mereka dan orang beriman itu, sama-sama mengucap syahadah. Oleh kerana itu, kita akan lihat yang mereka itu sentiasa ringan tangan untuk membantu orang Islam yang lain. Ini mukmin yang baik. Tapi hari ini, apa yang kita lihat hari ini, orang nak bantu orang Islam itu sendiri pun kita berkira-kira, boleh percaya ke tak. Contoh hari ni kita lancarkan BMF, beli produk Muslim itu. Kita pun mahal lah. Dah lah sikit mahal harga Yahudi, contoh kita berkira-kira untuk membantu orang Islam yang lain. A'izzatil 'alal kafirin, mereka yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Mereka sayang kepada orang Islam sesama mereka dan bersikap tegas dan keras kepada orang kafir. Mereka itu keras dan tegas kepada orang kafir, maksudnya mereka tidak tunduk kepada orang kafir. Mereka tunjukkan kuasa mereka apabila berurusan dengan orang kafir. Hari ini kita tak. Bila orang kafir lebih berkuasa daripada kita, kita rasa lemah, rasa kedil sangat. Sampaikan aset-aset orang Islam diserahkan kepada orang yang bukan Islam. Mengatakan orang Islam, orang bukan Islam dia lebih jujur daripada Islam. Ini kesilapan kita. Dulu memang orang Yahudi dan Nasara ada kuasa, tapi sekarang tidak lagi. Tetapi tidaklah maksud ayat ini suruh kita benci kepada orang kafir. Cuma jangan tunduk kepada mereka. Ini supaya kita bukan benci. Esok sebelah rumah ada orang selain daripada Islam, orang Cina, orang India, bila dengar ustaz cakap gitu, kata kena benci, kita benci. Tak boleh tuan-tuan. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita untuk dakwah dia supaya dekati Islam. Tak masuk Islam tak apa, tapi jangan menentang Islam. Itu yang kita nak. Yujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin, sifat orang mukmin. Mereka itu tidak tunduk diam sahaja. Mereka akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai berperang dengan orang kafir yang menentang. Ini memerlukan pengorbanan. Itu disebut sebagai jihad. Jihad itu pengorbanan. Berkorban untuk tuntut ilmu. Ini merupakan jihad. Itu sebab orang yang menuntut ilmu mati berniat untuk menuntut ilmu ataupun sedang menuntut ilmu, dikira mati syahid. Sebab dia berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nak belajar agama itu sendiri kena memerlukan pengorbanan. Dan hendak kenal Allah kepada orang lain juga memerlukan pengorbanan. Lihatlah banyak sekali sifat mereka yang Allah sebut. Maka kalau kita tidak berjuang dalam dakwah, Allah akan gantikan kita dengan generasi lain. Ini amat menakutkan kita kerana kita boleh tanya diri kita, apa sumbangan kita terhadap agama ini? Adakah hanya sekadar duduk dan tengok saja? Wala yakhafu nalaumata laim, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Sudah pasti mereka yang duduk di dalam medan dakwah ini, mereka yang tegas mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lari daripada celaan demi celaan ini. Ini adalah ujian orang yang
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat episod-episod perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam siri-siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat mati di medan peperangan kerana untuk meninggalkan hasil daripada hari ini. Ya, hari ini kita kenal Islam, kita kenal solat, kita kenal puasa kerana hasil perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti perjalanan yang begitu jauh itu mempunyai rintangan dan halangan untuk sampai kejayaan pada hari ini. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kurniaan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Kalau mereka ada sifat-sifat itu, itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita sendiri saja, tetapi kerana taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, menggerakkan orang untuk sama-sama mengerjakan ataupun menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik nanti tuan boleh tengok ayat 56 dan 57 surah Al-Maidah. Apa mesej yang saya nak berikan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita pada ketika ini? Bagi yang ada anak-anak yang umur 21 tahun ke atas, mesti mendaftarkan anak-anak dia mengundi. Ini bukan politik tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Kalau hari ini kita biarkan, hari ini pengundi pertama ataupun pertama kali mengundi yang tidak mendaftar 21 tahun sehingga 25 tahun berjumlah 4.2 juta, yang majoritinya adalah daripada orang Melayu Islam. Kalau hari ini kita tidak ambil tanggungjawab untuk kempen bagi tahu kena mengundi, takut-takut tuan-tuan, yang mengambil alih tampuk pemerintahan ini adalah orang yang mungkin orang bukan Islam ataupun orang yang tidak suka kepada Islam. Hari ini alhamdulillah kita boleh solat jemaah dan sebagainya. Takut-takut bila kuasa itu hilanglah sinar Islam yang ada dalam negara kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sebagai ejen pada hari ini boleh minta penduduk di sini untuk daftar sebagai pengundi pada PRU yang ke-15 yang dijangkakan pada hujung tahun ini. Kita bimbang 4.2 juta orang itu yang sepatutnya menyumbang kepada kemenangan dan mempertahankan agama ini, bila tidak ambil inisiatif ataupun tidak ambil tanggungjawab, takut-takut kita hilang kuasa yang kita kecapi pada hari ini. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini tajuk dia panas sikit tuan-tuan. Bagi orang perempuan, sejuk sikit bagi orang lelaki. Apa tajuknya? Apa tajuk? Hukum berpoligami. Ni orang perempuan marah ni. Kalau ikut section enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, dia di bawah section 23, iaitu berpoligami.
Dalam undang-undang itu sendiri, dalam Seksyen 23 itu sebut, tidak ada seorang lelaki pun terkecuali daripada memohon kepada mahkamah jika dia ingin berpoligami. Kalau nak poligami, tak boleh terus nikah je tuan. Rasa suka terus pinang, tak boleh tuan-tuan. Pinang boleh, tapi nak daftar akad nikah tak boleh. Jika dia telah berkahwin, ada seorang isteri, isteri pertama ada, isteri kedua, nak kahwin ketiga, tak boleh. Mesti memohon kepada mahkamah untuk berpoligami. Di bawah Seksyen 23 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Yang kedua, tiada perkahwinan yang diakad nikahkan tanpa kebenaran di bawah subsection 1. Maksudnya tak ada kebenaran daripada mahkamah, tak boleh kahwin. Itu sebab hari ni orang rasa macam payah ikut undang-undang. Jadi dia ambil jalan singkat, kahwin di mana? Di Naratiwat, Songkla, Yala, mana lagi? Di Thailand. Itu tempat-tempat yang famous lah. Ada banyak lagi tempat. Di Indonesia pun ada. Di Indonesia dia akan masuk ikut Singapura. Di apa nama tempat saya lupa. Ini dia adalah tempat-tempat yang popular. Bila rasa payah nak ikut undang-undang, jadi dia pilih jalan pintas untuk berkahwin di luar mahkamah, tanpa kebenaran mahkamah. Berpoligami tanpa kebenaran mahkamah di bawah Seksyen 124. Bila daftarkan perkahwinan, dia akan dimasukkan di bawah Seksyen di bawah Undang-Undang Jenayah. Berkahwin berpoligami tanpa kebenaran mahkamah boleh didenda sehingga RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Itu baru satu seksyen. Kalau poligami dia ada 4 pertuduhan. Kalau orang berpoligami tanpa kebenaran ni, kahwin kat luar, dia ada 4 pertuduhan. Yang pertama, berpoligami tanpa kebenaran mahkamah. 1. Suami, isteri dituduh bersubahat menjayakan poligami tanpa kebenaran mahkamah, jadi 2. Dan isteri pula dituduh berkahwin tanpa kebenaran pendaftar, 3. Suami menjayakan kahwin tanpa kebenaran pendaftar, RM4,000 kena bayar tuan-tuan. Patut boleh beli iPhone 11. iPhone 11 boleh dapat. Tapi sebab bayar RM4,000 tak dapat. Itu kalau boleh bayar. Kalau tiba-tiba hakim kata penjara 6 bulan mengikut setiap seksyen tu, 6 bulan tambah 6 bulan tambah 6 bulan tambah 6 bulan, seorang kena setahun 2 bulan duduk dalam penjara. Akan raya tuan-tuan. Bila masuk dalam penjara, kerja hilang, cop pula sebagai bekas banduan dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati. Mungkin hari ni ada orang siap buat package lagi tuan-tuan. Package, contoh dia letak RM10,000, pergi balik daftar selesai. Ada orang buat package tuan-tuan. Itu sebab tak selesai-selesai. Masalah dia tak selesai-selesai. Sebab ada orang ambil keuntungan daripada itu. Dia bawa pergi contoh Songkla, tidur sana 1 malam, sewa hotel dan sebagainya, besok akad nikah, boleh duduk sehari kat sana, betul balik sini. Balik sini daftar perkahwinan, pengesahan perkahwinan di mahkamah, ataupun pengesahan poligami di mahkamah. Lepas dah selesai, sebelum keluar sijil nikah, pendakwa akan dakwa kita dengan kesalahan di bawah Enactment Jenayah Syariah 2003. Dekat dalam undang-undang ni juga sebut, nak kahwin boleh kahwin, tetapi mesti mahkamah akan
memanggil pihak isteri ataupun isteri-isteri ke mahkamah. Apa tujuan dia? Untuk suami menyatakan kemampuan dia berpoligami. Daripada segi nafkah, dia kena bawa saksi-saksi lagi. Adakah betul dia ni mampu berpoligami? Semua tu akan ditanya, supaya dia tidak menimbulkan darar syar'i kepada isteri-isteri yang lain. Takut kahwin yang baru dah seronok tengok yang baru ni lah, kulit tegar, semua cantik, senyum pun Allahu Akbar dah. Tengok isi lama pun gigi dah habis dah. Mana tahu. Jadi dia tinggalkan isi dia, dapat yang baru, yang lama tinggal. Banyak berlaku macam tu. Jadi bagi para suami yang berhasrat untuk kahwin 2-3 tu, perlu lihat kemampuan yang kita ada. Hukum berpoligami, hukum asal poligami adalah harus. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubah. Maksudnya, jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak, yakni perempuan yang yatim, bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Walaupun begitu, hukum berpoligami ini berubah menjadi sunat, makruh dan haram berdasarkan situasi dan keadaan individu yang menginginkan poligami. Hukum asal harus, tetapi dia boleh berubah kepada sunat, haram dan makruh. Nanti kita lihat. Yang pertama, sunat. Hukum poligami sunat. Dia jadi sunat apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain. Contohnya, seorang yang tidak memadai dengan seorang isteri, dia rasa seorang tak cukup, mesti nak cari seorang lagi. Ataupun apabila isteri pertama itu sakit ataupun mandul, jadi hukumnya sunat. Isteri pertama sakit, paralyzed, stroke, tak boleh bangun, jadi sunat hukumnya kahwin seorang lagi. Yang pertama untuk dia, yang kedua untuk bantu dia jaga isteri pertama. Hukumnya sunat. Sedangkan suami menginginkan anak, kalau dia mandul, jadi hukumnya sunat. Sebab isteri pertama tak boleh dapat anak, suami nak anak, isteri kata carilah anak angkat. Tak, dia nak anak keturunan dia sendiri. Esok kalau dia mati, harta tu kalau difaraidkan dapat dekat anak dia. Tidak masuk apa disebut, lupa saya nak apa istilah. Okey, tak apa. Suami juga merasakan dia mampu untuk berlaku adil terhadap kedua-duanya. Dia jadi sunat kalau suami merasakan dia mampu untuk berlaku adil. Kalau isi pertama dia boleh bagi 500, isi kedua pun dia kena bagi 500 sebulan, tanpa culas. Kalau di dalam mahkamah pun dia akan sebut gitu, komitmen suami. Suami kata saya boleh bagi dekat isi pertama 500, isi kedua pun kena 500. Tak boleh sebab isi pertama ni dah lama bagi kurang sikit. Tak boleh. Sebabkan isi kedua ni banyak komitmen dan sebagainya, bagi lebih. Tak boleh. Mesti berlaku adil. Dalam keadaan ini, hukum poligami adalah sunat kerana terdapat maslahah yang dibenarkan oleh syarak. Para sahabat radhiyallahu anhum juga berkahwin lebih daripada seorang isteri. Macam bulan lepas saya ada sebut, dalam hadis Nabi sebut, di akhirnya li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Di akhir zaman nanti, nisbah seorang lelaki
bersamaan dengan 50 orang perempuan. Jadi orang lelaki sebenarnya digalakkan berpoligami jika berkemampuan. Sunat hukumnya. Ini tiap-tiap bulan gaji pun kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, nak kahwin seorang lagi. Naya tuan-tuan. Dia akan bagi mudarat kepada isteri dan anak-anak dia yang lain. Yang kedua, hukum berubah menjadi makruh. Sebab apa boleh jadi makruh? Jika berpoligami itu dilakukan tanpa sebarang keperluan. Nak seronok-seronok. Tengok dalam TV boleh berkepit dua, dia pun nak berkepit dua juga. Hari ni masuk TV, ada ustaz-ustaz tengok bahagia kahwin 2, 3 dah. Dia pun nak tiru juga. Tanpa ada sebarang keperluan, hukumnya makruh, semata-mata untuk menambah keseronokan dan hiburan. Sedangkan isteri, anak-anak ini adalah tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nak didik anak-anak ni bukan senang. Kana mauludun yuladu ala fitrah fa abawahu aw yunassirani aw yumajjisan. Anak-anak ini umpama kain putih bersih secara fitrahnya, dan ibu bapalah bertanggungjawab mendidik anak ini, sama ada anak ini nak jadi Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Kalau salah kita didik, esok ikut perangai Yahudi pula, ikut perangai Nasrani ataupun Majusi. Semua itu akan disoal dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahunya apa? Kita tambah beban sebenarnya. Maka hukumnya adalah makruh. Apatah lagi jika suami itu sangsi dengan keupayaannya berlaku adil di kalangan isteri-isterinya. Dia nak kahwin, ada keinginan nak berkahwin, tapi dia rasa mampu tak dia nak berlaku adil. Esok dah kahwin yang baru, yang lama tinggal tak balik-balik. Datang mahkamah, isi datang mahkamah, suami saya tak balik-balik rumah, saya nak mohon cerai. Banyak berlaku macam tu. Sepatutnya bila berpoligami ni, yang Islam tetapkan ini, patutnya menambah kebahagiaan, melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, berlakunya penceraian, statistik penceraian bertambah dan sebagainya. Ia juga menjadi makruh kerana dilakukan tanpa sebarang keperluan yang boleh membawa kepada berlakunya kemudaratan akibat tidak berlaku adil. Nabi SAW bersabda daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Nabi sebut, kalau rasa ragu-ragu, tinggal. Kalau rasa ragu atas kemampuan untuk berpoligami, jangan poligami. Poligami ni bukan saja kita ada kewangan, sumber kewangan yang banyak, ada rumah mewah, aset berjuta-juta, cukup memberi kebahagiaan. Tidak, tuan-tuan. Dia juga perlu lihat kepada nafkah batinnya. Mampu tak? Batin itu bukan saja persetubuhan, tapi dia juga perhatian dan juga kasih sayang. Mampu ke tidak? Semua balik boleh fikir, tepuk dada, tanya selera. Yang ketiga, daripada hukum harus boleh jatuh menjadi haram. Apa dia? Apabila seorang lelaki berasa ragu atau yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakiran, kelemahannya, atau tidak yakin dapat mengelakkan dirinya daripada cenderung kepada mana-mana isteri. Dia jadi haram. Kalau kita kahwin,
kita cenderung untuk bersama dengan isteri kedua je. Isteri pertama tinggal. Haram hukum. Dia rasa ragu ataupun tidak yakin, tidak mampu berlaku adil, hukumnya haram. Jadi kena lihat niat kita. Maka hukum poligami adalah haram. Ini kerana ia akan menimbulkan kemudaratan kepada yang lain. Esok kalau suami tanya isteri, boleh tak abang kahwin seorang lagi? Jangan marah tuan-tuan. Jangan marah. Perempuan jangan marah. Pergi dapur, ambil pisau wasak. Boleh bang. Boleh bang. InsyaAllah selesai. Salam. Gurau saja. Tengok berani ke tak berani. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Kalau mudarat, memberi kemudaratan kepada yang lain, hukumnya haram. Riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maksudnya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aneh. Kalau tak mampu, cukuplah seorang saja. Ni seorang pun tak boleh handle, nak tambah lagi, kan pening kepala. Dengar isteri membebel pun dah pening, tambah seorang lagi banyak bebel. Lagi pening. Siap-siap naik darah tinggi, stroke, habis. Dua-dua melepas. Wajib diketahui, sekiranya seorang yang berpoligami dalam dua keadaan terakhir yang disebut sebelum ini, iaitu makruh dan haram, akad perkahwinan itu tetap sah. Walaupun dia tahu dia tak mampu, dia tidak mampu berlaku adil, dia tidak mampu dan sebagainya, tiada kemampuan. Tiada kemampuan tu termasuklah daripada batinnya, zahirnya. Dah mati pucuk nak kahwin seorang lagi, contoh. Contoh. Apa hukumnya kalau dia akad nikah? Hukumnya sah akad nikah itu. Hukumnya sah. Ia menghalalkan pergaulan, mewajibkan pemberian mas kahwin, nafkah dan seumpamanya. Walaupun poligami dalam keadaan yang ketiga adalah haram, ia hanya berdosa tapi tidak membatalkan akad. Walaupun dia tahu dia tak mampu, yang akhirnya memberi mudarat kepada isteri-isteri dia, akad dia sah tapi hukumnya haram, dia tetap berdosa. Tapi dalam tempoh asal tadi, dia tak mampu, yang hukumnya haram tadi tak mampu, dia tahu dia tak mampu dan sebagainya, dia kahwin juga. Lepas tu dalam tempoh 2-3 tahun dia ada kerja dan dia mampu, hukumnya bertukar pula. Okey? Kau faham gitu. Persoalan, keadaan apa, keadilan apakah yang dituntut terhadap isteri-isteri? Keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persefahaman nafkah. Ini yang isteri selalu tuntut adil itu ialah adil daripada segi keadilan, persefahaman, persamaan nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri.
Kalau isi pertama boleh bagi gelang emas, isi kedua pun kena bagi juga. Gitu. Ini tak, kita hias isi kedua saja. Dah, isi pertama tinggal. Kola pun dah sampai, wah, punya kesian dah, punya besar kola. Jadi perlu berlaku adil. Ini adalah yang selalu orang perempuan tuntut, keadilan daripada suami. Sementara keadilan dari sudut perasaan, kasih sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seorang daripada isteri, tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh para isteri. Hal ini adalah kerana manusia tidak mampu menguasai hati dalam memberi kasih sayang. Adil daripada segi kasih sayang itu tidak mampu dizahirkan. Sebab kasih sayang ini adalah individu, hak individu. Kita bagi apa kalau tak terima, sama juga. Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Dan kamu sesekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh sebab itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu membiarkan yang lain terkontang-kanting lah, lebih kurang gitu. Kalau kita tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kita ada niat untuk berlaku adil. Dan Allah sebut jangan kita cenderung kepada isteri-isteri tertentu saja. Kita tunjukkan kasih sayang kepada isterinya, isteri sana tak boleh. Mesti berlaku adil. Perhatian itu perlu berlaku adil. Cuma persen untuk kasih sayang nak sebut berapa? Kita tidak mampu untuk berlaku adil. Sebab itu hak isteri ataupun hak kita sendiri, itu bergantung kepada diri kita sendirilah. Susah sebut macam ni. Walau bagaimanapun, janganlah kecenderungan hati kepada mana-mana isteri membawa kepada kezaliman dan kemudaratan. Kita cenderung kepada isteri kedua, tunjukkan kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Isteri pertama membawa kita tinggalkan, sehingga membawa kemudaratan ataupun memberi kezaliman kepada dia. Sementara adil dari segi nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam dan pergaulan yang baik merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang. Tempat tinggal, isi pertama boleh kita sediakan, isi kedua pun kita sediakan, boleh. Nafkah, contoh kita bagi 300 sebulan kepada isi pertama, isi kedua pun kita boleh bagi dari segi kuantiti itu. Tapi kasih sayang ini, perasaan ini kita tidak boleh orang kata apa, hadkan. Kita letak target ataupun graf, setakat ni untuk yang ni, ini pun setakat ni, tak boleh, tuan-tuan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW, daripada Aisyah radhiyallahu anha, selepas baginda melaksanakan keadilan dalam pembahagian nafkah dan pergaulan antara isteri-isterinya, lalu baginda Nabi SAW bersabda, Allahumma haza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagianku daripada sesuatu yang kumiliki, maka janganlah engkau mencelaku daripada sesuatu yang engkau miliki dan yang aku tidak memilikinya. Riwayat Abu Daud. Maksud perkara yang engkau miliki itu ialah kasih sayang. Allah mampu, Allah boleh berlaku adil kepada semua
hamba-hamba je. Tetapi manusia tidak. Dan kecenderungan hati kerana Nabi SAW mengasihi Aisyah radhiyallahu anha lebih daripada isteri-isteri yang lain. Apa hikmah berpoligami? Hikmahnya, pada asalnya Islam mengharuskan poligami dan tidak mewajibkannya. Ini kerana Islam mempunyai matlamat yang jauh untuk menambah baik sistem kemasyarakatan. Perkara ini tidak dapat difahami melainkan mereka yang berpandangan jauh saja. Orang yang berpandangan jauh saja boleh poligami. Hikmah pensyariatan poligami dalam Islam mempunyai motifnya yang cukup tinggi, yang berhubung kait dengan kepentingan umum dan setiap individu di kalangan umat Islam itu sendiri. Hikmah-hikmah ini merangkumi 3 aspek, iaitu dari segi sosial, kepentingan pribadi dan juga moral. Dari segi sosial, ia dapat dilihat dengan jelas dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika berlakunya pertambahan bilangan kaum wanita melebihi kaum lelaki. Jadi bila berlaku pertambahan yang begitu banyak, orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Dah tengoklah kat mana-mana tempat pun, orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Cuma kalau penjara, orang lelaki lagi ramai daripada perempuan. Tu bukan sebab orang lelaki semua dalam penjara, tapi itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Orang perempuan lebih ramai daripada lelaki di akhir zaman. Sebagaimana yang berlaku di negara-negara barat seperti Eropah, di mana bilangan kaum wanita berlipat kali ganda berbanding kaum lelaki. Perangkaan statistik yang dikeluarkan di Finland menunjukkan setiap 4 orang kanak-kanak yang dilahirkan, 3 daripadanya perempuan, manakala bakinya adalah lelaki. Dalam situasi ini, poligami memerlukan satu perkara yang wajar diamalkan. Sebab apa? Bila kita hadkan orang lelaki hanya boleh kahwin seorang perempuan, habis yang lagi 3-4 itu akan berlakunya gejala sosial yang cukup tinggi, berlakunya penzinaan dan sebagainya, lahirlah anak haram dan sebagainya. Jadi itu digalakkan berpoligami. Yang kedua, ketika bilangan kaum lelaki berkurangan berbanding bilangan kaum wanita oleh sebab peperangan yang dahsyat atau bencana alam. Contoh di Syria, di Yaman dan sebagainya. Bila berlaku perang, orang yang pergi perang ni orang lelaki. Orang perempuan tak pergi perang. Yang pergi perang orang lelaki, jadi ramailah orang lelaki yang mati. Bila ramai orang lelaki mati, jadi orang perempuan itu bertambah ataupun lebih banyak daripada orang lelaki. Jadi digalakkan untuk berpoligami, untuk menjaga wanita-wanita janda anak dara ini. Dunia Eropah telah mengalami 2 kali perang dunia dalam tempoh 1 kurun. Jutaan nyawa manusia terkorban. Sejumlah besar kaum wanita, sama ada yang masih dara ataupun janda, telah kehilangan keluarga dan suami. Dalam situasi ini amatlah wajar berpoligami yang dibenarkan bagi menambah bilangan penduduk yang semakin berkurangan. Itu tujuan dia. Berhubung dengan kepentingan peribadi pula. Isteri mandul, ini peribadi, yang tidak dapat melahirkan zuriat, sedangkan suami sangat menginginkan zuriat keturunan. Suami pula tidak mempunyai jalan lain kecuali salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, menceraikan isteri pertama yang mandul itu. Kalau isteri pertama kata, saya tak nak poligami, awak ceraikan saya, contoh saya tak sanggup untuk menduakan
Saya tak mampu untuk bagi kasih saya, membahagikan kasih sayang saya. Contoh itu ayat-ayat drama selalu sebut itu. Yang pertama, menceraikan isteri pertama yang mandul itu atau berkahwin dengan isteri yang baru. Kalau isteri pertama mandul, sama ada cerai ataupun tambah. Tidak syak lagi pilihan untuk membenarkan suami berkahwin lain adalah lebih mulia bagi isteri pertama. Seorang perempuan yang pintar tidak akan mengutamakan poligami seorang perempuan yang pintar tidak akan mengutamakan poligami dari diceraikan. Jadi dia lebih mengutamakan poligami daripada penceraian. Kalau cerai tak dapat apa-apa. Sekurang-kurangnya kalau berpoligami ada perhatian, ada tempat mengadu dan sebagainya. Yang kedua, berhubung dengan kepentingan peribadi ini, isteri sudah tua atau masalah perut yang menghalang suami dari menyetubuhinya dengan baik. Dalam masa yang sama, suami tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan menceraikan isteri pertama atau berkahwin dengan isteri baru. Tidak syak lagi situasi kedua adalah lebih mulia dan menjamin kebahagiaan isteri yang sedang menderita sakit sekali dan sesuai sekaligus. Maksudnya isteri pertama tua dan ada masalah perut dan sebagainya disebutkan, lebih baik diberikan poligami daripada menceraikan. Yang ketiga, suami bertugas sebahagian besarnya di luar rumah, terpaksa berada di luar negeri yang kadang-kadang memakan masa selama sebulan, dan beliau tidak mampu membawa isteri dan anak-anaknya bersama setiap kali beliau keluar negeri. Tidak ada jalan lain bagi beliau selain memenuhi dorongan nafsunya melalui cara yang haram, iaitu perzinaan atau berkahwin lain. Mana nak bagi? Sama ada berzina ataupun kahwin seorang lagi. Suami kita mungkinlah ada sahabat-sahabat kita yang obsession sampai berbulan-bulan dan tak mampu nak sara isteri, jadi dia pergi seorang. Bila pergi seorang, duduk luar negara, tengok dah semua pakai spender dah. Jadi bagi mengelakkan berlakunya perzinaan, lebih baik dia berkahwin seorang lagi. Yang keempat, suami mempunyai kekuatan seks yang luar biasa. Tidak cukup baginya seorang isteri saja, sama ada isterinya telah tua, lemah atau banyak berlalu hari-hari yang dia tidak dapat bersama dengan suaminya. Suami nak, isteri tak nak. Dalam situasi ini, suami mempunyai dua pilihan. Sama ada melepaskan syahwatnya dengan cara yang haram atau melalui jalan perkahwinan yang dihalalkan. Tidak syak lagi orang yang memiliki akhlak yang baik akan memilih jalan perkahwinan dari memilih jalan yang haram. Yang keenam, suami benar-benar berharap untuk mendapat anak bagi membantunya meringankan bebanan hidup atau mempersiapkannya menjadi seorang pemuda yang beriman, pendakwah yang gigih, yang menyampaikan risalah-risalah Tuhannya dan tidak takut kepada seorang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain lagi. Berhubung dengan hikmah moral dan akhlak pula, sesuatu bangsa yang bilangan kaum wanitanya lebih ramai daripada kaum lelaki, poligami adalah satu perkara yang wajar diamalkan dari sudut moral dan masyarakat. Ini kerana poligami lebih baik dari mereka yang merayau-rayau di lorong-lorong yang gelap, tidak mempunyai keluarga, tempat tinggal dan rumah untuk dihuni,
tidak ada pula mereka yang sanggup lagi memuliakan kehormatan kaum wanita. Dari segi moral dia, orang-orang macam ni patut dibenarkan untuk berpoligami, daripada dia duduk dekat lorong-lorong Haji Taib dah, tak tahu, tak ada tempat tinggal, tak ada mak ayah dan sebagainya, boleh ambil tambah isi, dengan tujuan untuk didik, untuk membina akhlak masyarakat itu. Semenjak di awal kurun ini lagi, penyelidik barat yang benar-benar insaf dapat menyelami bahawa menghalang poligami dengan tersebarnya perbuatan-perbuatan keji dan meledaknya kelahiran anak-anak di luar nikah. Golongan ini mengisytiharkan tidak ada ubat untuk memulihkan masalah ini kecuali dengan membenarkan poligami. Dia dah tak boleh fikir dah bagaimana nak bendung masalah yang berlaku kepada masyarakat dia. Lahirnya anak tak sah taraf, anak haram dan sebagainya, anak luar nikah. Kalau lahir hantar dekat rumah anak yatim, lahir tinggal dekat hospital, tak apa gitu tuan. Ini letak dekat tong sampah, dalam lubang jamban dan sebagainya. Diorang dah tak boleh nak fikir dah macam mana nak buat, melainkan membenarkan poligami. Gitu. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung alasan poligami. Sebab apa nak poligami? InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang silap, terkasar bahasa dan sebagainya, menyinggung perasaan tuan-tuan, saya memohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.